أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Tidakkah engkau memerhatikan wahai Muhammad akan orang Yahudi yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik-bisik. Kemudian mereka berbalik melakukan perbuatan yang telah dilarang itu. Serta mereka berbisik-bisik berkenaan dengan melakukan dosa dan pencerobohan. Serta kederhakaan kepada Rasulullah. Dan lagi apabila mereka datang kepadamu, mereka memberi salam hormat bukan dengan lafaz salam hormat yang diberikan Allah kepadamu. Dan mereka berkata sesama sendiri, kalau benar Muhammad utusan Tuhan, maka sepatutnya kami diseksa oleh Allah disebabkan kata-kata buruk yang kami ucapkan itu. Cukuplah untuk mereka neraka Jahannam yang mereka akan dibakar di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik-bisik sesama sendiri, maka janganlah kamu berbisik-bisik untuk melakukan dosa dan pencerobohan serta perbuatan derhaka kepada Rasulullah. Dan sebaliknya berbisiklah untuk berbuat kebajikan dan bertakwa. Dan hendaklah kamu tetap bertakwa kepada Allah yang kepadanya kamu semua akan dihimpunkan
pada hari kiamat untuk dihitung amal kamu dan menerima balasan. Sesungguhnya perbuatan berbisik dengan kejahatan itu adalah dari hasutan syaitan untuk menjadikan orang-orang yang beriman berduka cita. Sedangkan bisikan itu tidak akan dapat membahayakan mereka sedikit pun, melainkan dengan izin Allah. Dan kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya, supaya Allah melapangkan serba-serbinya untuk kamu. Dan bila diminta kamu bangun, maka bangunlah, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu, beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi dalam surah Al-Mujadilah atau Mujadalah. Surah yang ke-58 pada juzuk yang ke-28. Bermula ayat ke-8 sehingga ayat yang ke-11. Ayat ini menceritakan tentang balasan orang yang berbisik-bisik dengan bisikan kejahatan dan permusuhan. Dan Allah mengajak adab berbisik-bisik di dalam Al-Quran dalam ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan adab majlis, di mana Allah memerintahkan orang beriman supaya melazimi adab majlis untuk melapangkan tempat duduk kepada yang datang kemudian, untuk meluaskan. Bahkan bila diminta untuk bangun, untuk memberi penghormatan dan keutamaan pada orang tertentu, maka bangunlah. Nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang besar dan keutamaan serta kelebihan. Kemudian ayat ini juga menceritakan kelebihan ahli ilmu berbanding orang-orang yang beriman. Kemuliaan mereka mengatasi orang-orang yang beriman dengan darjat-darjat yang maklum yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Allah Taala menyebut alam tara ilal ladzina nuhu anin najwa, tidakkah engkau melihat golongan kelompok yang dilarang daripada berbisik? Turunnya ayat ini sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Hayyan, apabila di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Yahudi ada pergeseran, ada disebut muada'ah. Artinya orang Yahudi tak berpuas hati dengan Nabi SAW. Lalu mereka melampiaskan kemarahan mereka dengan berbisik. Bila sahaja sahabat-sahabat lalu mereka berbisik dengan sesuatu. Sehingga orang beriman menyangka bahawa mereka sedang berbisik untuk membunuh mereka. Membunuh orang beriman. Atau melakukan apa yang dibencinya. Maka orang beriman mengadu pada Nabi SAW perbuatan orang-orang Yahudi tersebut. Maka Allah, lalu Nabi SAW memerintahkan Yahudi supaya jangan berbisik bila lalu di hadapan mereka orang beriman. Tetapi mereka tidak mempedulikan larangan Nabi SAW. Maka turun ayat ini, alam tara ilal ladzina nuhu anin najwa. Tidakkah kamu lihat betapa degilnya orang-orang yang dilarang daripada berbisik tetapi tetap berbisik. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain daripada Abdullah bin Amri, adalah Yahudi, mereka berkata kepada Nabi SAW dengan segala perkataan buruk. Antaranya mereka berkata, Assalamualaikum, binasalah kamu wahai Muhammad. Kemudian mereka berkata, kenapa Allah tidak azab kami? Kalau betul lah ajaran Nabi Muhammad SAW, kalau betul lah Rasulullah itu Nabi, kenapa Allah tak turunkan azab sedangkan kami menyebut perkara buruk-buruk kepada Nabi ini? Walhal mereka tahu tentang sunnatullah. Mereka Yahudi bukan sekadar kata buruk, bunuh Nabi pun ada. Tapi Allah membiarkan satu tempoh. Tapi bukan bermaksud Allah biarkan. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan menyangka Allah Ta'ala membiarkan apa yang dilakukan oleh orang zalim. Umpama kita tengok hari ni lah, Yahudi bom orang Islam. Kalau Yahudi itu salah, kenapa tak turun laknat? Kenapa tak turun sekian-sekian? Maka jawapannya ini sunnatullah. Allah akan memberi tempoh dan masa. Sebagaimana disebut dalam hadis, innallaha yumli 'alal zalim wa idza akhadhahu lam yufrithu. Allah memberi tempoh pada orang zalim. Tetapi bila datangnya pembalasan Allah, Allah tak akan melepaskannya.
Sebagaimana Yahudi dahulu mereka bunuh ramai Nabi-Nabi. Tapi Allah memberi tempoh pada mereka. Dan sehingga bila mana tempoh itu tamat, lalu Allah Ta'ala binasakan mereka. Maka ini sunnatullah. Mereka pun tahu. Tapi mereka menggunakan dialog yang sama. Kalau betul Nabi Muhammad tu Nabi, kenapa tak turun bala pada kami? Persis waktu mereka membunuh Nabi Yahya, membunuh Nabi Zakaria, waktu mereka mencuba membunuh Nabi Isa. Kalau betul mana azabnya? Kerana itu, mereka tak nampak azab segera, mereka terus sombong melakukan kemaksiatan. Walhal, Allah Ta'ala menyebut, cukuplah. Kalaupun tak datang azab di dunia, cukuplah Jahannam yang disediakan untuk mereka. Cukup. Kalau tak ada azab dunia. Lalu mereka bersenang-senang dalam maksiat, bersenang-senang dalam kejahatan. Apakah bermaksud mereka orang bahagia? Kelak mereka akan mati. Sebagaimana mereka bunuh orang, mereka juga akan mati. Dan ada azab neraka yang menanti mereka. Maka cukup, kata Allah. Imam Ibn Abbas meriwayatkan dan juga Mujahid. Larangan ini, ayat ini turun kepada Yahudi dan munafikin. Kerana kedua-dua Yahudi dan munafikin, mereka sentiasa menanamkan wasangka buruk pada orang Islam. Bila datang saja orang Islam, depan mereka, mereka akan berbisik. Yahudi sama Yahudi, Yahudi sama munafikin, munafikin sama munafikin, munafikin sama Yahudi. Mereka sengaja berbisik untuk menyakitkan hati. Diriwayatkan bahawa apabila mereka berbisik sesama mereka sambil memandang kepada orang beriman. Dia bisik dia okey, tapi bisik sambil pandang. Wa yataramazun, dan sambil mereka memainkan mata. Yataramazun maksudnya mereka beri isyarat mata seolah-olah ini yang dimaksudkan. Main mata. Mereka memandangnya dengan panahan api, kebencian. Lalu kata para ulama, fa idza ra'al mu'minuna najwahum qalu, bila mana orang beriman melihat mereka berbisik-bisik, yakni orang Yahudi munafikin berbisik-bisik, lalu orang beriman berkata, ma narahum, kami rasa mereka ni barangkali berbisik-bisik tentang keluarga kami, berbisik-bisik tentang saudara-saudara kami yang keluar berperang, lalu ada di kalangan mereka terbunuh, ada yang mati, ada kena musibah itu dan ini, lalu mereka ini menghina kami. Maka menyebabkan orang beriman merasa sedih dengan perbuatan jahat orang Yahudi dan orang munafikin. Maka Nabi SAW memanggil mereka dan menyuruh mereka supaya jangan berbisik, melarang mereka. Kerana ini akan menimbulkan permusuhan. Rasulullah bukan sekadar sebagai Rasulullah, sebagai ketua negara. Kerana Yahudi menjadi entiti ataupun menjadi masyarakat Madinah atau disebut umat Madinah. Walaupun mereka cuba manipulate untuk menandakan bahawa kononnya Madinah itu asalnya Yahudi. Walau Yahudi itu juga pendatang. Datang, mendiami bumi Madinah yang subur, mengambil kesempatan daripada perbalahan orang Aus dan Khazraj bagi mengumpulkan kekayaan. Mereka nak kumpulkan kekayaan, mereka ambil peluang bumi Madinah yang subur dengan mengapi-apikan perbalahan Aus dan Khazraj. Dan ia berlangsung hampir 200 tahun. Antara peperangan yang terkenal bernama Peperangan Bu'as, yang lama berlangsung. Maka Yahudi manipulate. Dan begitu kaedah Yahudi, mereka masuk mana-mana negara, mereka manipulate. Mereka nampak mana orang yang lemah, mereka masuk lalu manipulate ekonominya, manipulate pendidikannya, manipulate wasailul i'lam, iaitu medianya. Mereka akan jaga 3 benda. Yang pertama ekonomi, yang kedua pendidikan, yang ketiga wasailul i'lam, media. Itu yang mereka lakukan di Jerman. Sehingga Adolf Hitler melihat kejahatan tersebut, lalu mengambil sikap menyedarkan bangsa Jerman waktu itu, sehingga berlakunya pembunuhan beramai-ramai. Kerana kejahatan mereka. Kerana mereka menguasai agenda media untuk menyebut yang buruk-buruk. Sebagaimana hari ini. Lalu bila sebut je pejuang Hamas yang mereka rampas tanah air sebagai pengganas, sebagai jahat. Ni dalam TikTok Yahudi, dalam TikTok orang-orang penyokongnya, tunjuklah sikit kereta terbakar sebiji 2, tengok sedihnya kami, tak amannya kami. Sedangkan bumi Gaza hancur pun, itu mereka tak tunjuk. Yang mereka tunjuk tempat mereka adalah kereta dua buah terbakar. Lalu ni menteri luar daripada Britain yang baru datang, berlari masuk dalam bangunan kerana bunyi siren, setakat tu je.
Mereka tak lihat bagaimana ribuan kanak-kanak yang mati. Yang hari ini, White House terpaksa menarik balik tasrihat atau tuduhan mereka mengatakan Hamas membunuh kanak-kanak. Pergi kawasan ni lalu bunuh. Mereka tarik balik kerana mereka tak ada bukti melainkan tuduhan kotor atau tuduhan kosong. Yang jelas, Yahudi membunuh kanak-kanak. Ribuan kanak-kanak mati disebabkan kita kata pengumuman secara membabi buta. Walaupun mereka akan guna dua ayat yang maklum, yang masyhur. Ini pangkalan Hamas, pangkalan pejuang. Mereka kata gitu. Ini tempat simpan senjata, sekian-sekian. Bahkan mereka keluarkan kenyataan, bila ni, Perdana Menteri mereka, Netanyahu. Orang Terengganu panggil Natang je, Netanyahu. Bila Netanyahu kata, kita akan pastikan semua yang menyokong Hamas mati. Semua. Kita akan pastikan semua mati. Artinya benar-benar mereka nak melakukan kehancuran. Itu sikap. Tapi media barat, cara mereka kerana dikuasai oleh Yahudi. Menggambarkan orang Yahudi dizalimi. Walau tahun 1947, tak ada peta yang bernama negara Israel. Negara Israel baru terbentuk 1948. Di atas tanah bumi Palestin. Yang mereka mula ambil 15%. Hari ini, mereka tukar orang Islam cuma ada 15%, mereka 85%. Mereka ubah bumi Palestin. 85%, 15% saja orang Islam. Dahulu mereka 15%. Mereka menyelinap masuk oleh kuasa besar Britain dan melalui suatu perjanjian Balfour untuk mengisyarkan perlu adanya wujud negara mereka. Wujud negara. Lalu mereka memilih Palestin. Dengan kerjasama Britain. Britain berjanji untuk menyerahkan kepada Israel boleh sampai waktunya. Tapi mereka tak sabar, mereka berperang dengan Britain pula. Membunuh pegawai-pegawai tertinggi Britain. Tapi anehnya, tuan-tuan, apa pun Yahudi buat, ni orang kafir tetap puji Israel. Kerana media masa mereka pegang. Puncanya, walaupun apa mereka buat pada kerajaan-kerajaan. Mereka palsukan pasport Kanada. Mereka ceroboh kedaulatan negara. Namun tetap mereka dipuji. Kerana apa? Media mereka punya. Tetapi itu yang Allah sebut dalam Quran tentang media orang kafir. Yuridu nal yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Yakni media-media mereka. Mulut mereka. Mulut ni berubah zaman. Mulut hari ni media. Allah tetap akan menyempurnakan cahaya agama. Walau dibenci oleh orang kafir. Macam mana pun mereka burukkan orang Islam sekian. Dan isu Palestin mereka burukkan. Seolah-olah masalah ni dunia bermula bila orang Yahudi mati. Bermulalah masalah dunia. Kalau orang Palestin mati bukan masalah. Kalau bumi Palestin hancur bukan masalah. Kalau orang Palestin kebulurang, tak makan, tak minum, tak ada elektrik, dipotong mereka, itu bukan masalah. Tapi kalau Yahudi tersepak batu, itu masalah dunia. Semua kena fikir masalah Yahudi tersepak batu. Untuk hancurkan batu tadi. Jenamakan batu tadi sebagai pengganas. Batu tu pengganas juga. Bukan kata orang. Dia punya, kita katakan cara mereka membina persepsi. Masalah, bila Yahudi ada masalah. Itu masalah dunia. Semua kena bicara. Kita tengok bila Ukraine dan sebagainya, itu bukan masalah. Yahudi je kena masalah. Satu dunia bincang. PBB buat persidangan sekian. Satu dunia kena bincang masalah dia. Masalah dia ialah masalah perompak yang menjajah negara umat Islam. Tapi bagaimana mereka mengubah permainan media? Kita tak kuat media. TikTok pun dah tutup akaun. Media. Facebook pun lama tak aktif. Media kita tak kuat. Mereka media kuat. Mereka mainkan media. Mereka mainkan sentimen ini supaya orang nampak masalah dunia bermula bila orang Yahudi ada masalah. Semua kena berfikir untuk mereka dan semua mesti bela mereka. Semua kena bela. Tapi kalau masyarakat Palestin bermula daripada zaman Nakbah lagi, tahun 48. Terus dibunuh, entah berapa ribu, beratus ribu. Itu bukan masalah. Pejamkan mata. Tidur lena. Pergi cari kedai-kedai, makan lepak-lepak. Bicara hal lain. Tapi kalau Yahudi ada masalah, kita kena bicara Yahudi. Ini slogan orang kafir. Akhirnya kita pun terjebak. Sebahagian orang Islam terjebak. Maka ini kejahatan orang kafir. Maka Rasulullah SAW sebagai pemimpin Madinah, Yahudi ini ada dalam ni. Nabi menjamin kedamaian. Dan mereka dinamakan sebagai ahli zimmah. Ahli zimmah bukan masyarakat citizen kelas kedua. Bukan.
Perkataan zimah mereka kena faham maksud zimah. Mereka kata, ni kalangan ahli sejarawan barat mengatakan, orang Islam tak menjadikan orang kafir warga negara kelas kedua. Bukan warga negara kelas kedua, tetap warga negara. Mereka kata ini kena bayar protection tax ataupun cukai perlindungan. Tetapi mereka lupa orang Islam bayar zakat punya banyak. Macam-macam zakat. Soalnya mereka ingat ini orang kafir dia ambil, orang Islam tak bayar apa-apa. Orang Islam paling banyak komitmen kewangannya. Dalam mana-mana negara. Tuan-tuan tengok kita contoh kat Malaysia. Lihat komitmen kewangan kita pada negara berbanding orang kafir. Lihat komitmen kita. Dengan zakat fitrah. Itu komitmen kita pada negara. Zakat harta, zakat simpanan, zakat emas, zakat saham. Zakat pendapatan. Ni jenis zakat, 10 zakat. Ternakan tanaman ni. Ini komitmen kita pada negara. Kena orang kafir satu je. Kalau zaman Islam dulu satu je mereka kena. Ini jizyah. Itu pun tujuan melindungi mereka. Supaya mereka tidak perlu terlibat pada bidang-bidang yang memberi high risk ataupun risiko tinggi. Seperti perang. Kan Islam nak beri ruang mereka dapat hidayah. Jangan mati katak macam tu. Mereka tak perlu perang. Tetapi kalau orang bukan Islam nak perang, mempertahankan negara, jizyahnya gugur. Gugur. Tak payah bayar jizyah. Kalau mereka nak perang. Dan juga kita tahu jizyah ini bukan dikenakan pada satu keluarga. Dikenakan pada satu lelaki dewasa yang boleh bekerja. Bila mana mereka sakit dah tak ada jizyah. Bila mereka tua, tapi mereka manipulate. Padahal negara kafir paling banyak cukai. Dan mereka telah menjadikan orang Islam bukan kelas kedua. Tak ada kelas. Dia macam pelajar tak ada kelas, tak tahu duduk mana. Duduk mak-mak sekali, duduk kat kantin sekali. Kelas tak ada. Orang Islam di bumi orang kafir tak ada kelas. Tak ada hak buat masjid. Susah. Kena minta tangan semua orang nak buat masjid. Kalau mereka nak buat, suka hati mereka. Nak buat masjid di negara bukan Islam. Masalah. Nak buat sekolah agama, tak boleh. Norway dah tutup. Mana-mana sekolah agama. Ditutup. Mana-mana hari ni kalau siapa tunjuk perasaan menyokong Palestin di Sweden, di Denmark, ditangkap. Tidak dibenarkan menyokong. Tak benar. Kalau tunjuk perasaan sokong Yahudi, boleh. Betul. Mereka bercakap demokrasi, boleh berlaku. LGBT pun boleh tunjuk perasaan. Tapi orang Islam tak boleh. Sebab orang Islam tak boleh. Di Perancis, bukan sekadar purdah tak boleh pakai. Jubah pun tak boleh pakai dah. Mana-mana pelajar masuk. Di tempat awam, perempuan yang pakai jubah, diminta tanggalkan. Pakai baju biasa. Sebab ini jubah mereka bawa elemen agama dalam tradisi sekular. Itulah dia masyarakat kelas yang tak ada kelas. Kepada umat Islam. Tengok cerita orang Yahudi. Maka Nabi SAW berlaku adil pada mereka. Supaya tak buat benda yang menimbulkan permusuhan. Tapi mereka tetap engkar, tetap berbisik. Untuk menanamkan rasa ataupun menunjukkan rasa dengki mereka dan untuk menyusahkan orang Islam. Supaya orang Islam sentiasa berduka cita. Bila orang Islam kalah dalam perang Uhud, lagi kuat bisik mereka. Bisik. Menang perang Badar pun bisik juga. Dan sebahagian mereka bercakap dengan lebih woker dengan berkata, "Alah Muhammad perang dengan orang tak pandai perang, bolehlah menang. Cuba perang kita." Ini worker mereka. Biadab. Mereka pada negara dan juga pada kita kata perlembagaan negara. Kemudian kata Allah SWT, ini antara sebab turun ayat ini. Tidakkah kau melihat orang-orang yang dilarang daripada berbisik? Kemudian mereka kembali berbisik. Wa tanajawna, dan mereka berbisik dengan perkara dosa. Wal udwan, dan permusuhan. Wa maksiatir rasul, dan menghina Nabi SAW. Wa idza ja'uka, dan bila mana mereka mengunjungimu wahai Muhammad. Hayyauka, mereka mengucapkan salam bima lam yuhayyika bihillah. Salam yang Allah tak ajar. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Yahudi datang menemui Nabi SAW. Wakil-wakil Yahudi. Lalu mereka berkata, "Assalamu alayka ya Abul Qasim." Faqultu, "Assalamu alaikum wa fa'alallahu bikum." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mah ya Aisyah, fa inna Allah Ta'ala la yuhibbul fuhsha wala tafahhusha." Faqultu ya Rasulullah, "Alastu adri ma yaqul? Alastu adri ma yaqulun?" Qala, "Alasti tarayna aruddu alaihim ma yaqulun? Aqulu wa alaikum." Wa nazalat hazil ayah. Maksudnya, datang Yahudi pun sebut, "Assalamu alayka ya Abul Qasim." Binasalah kamu wahai Abul Qasim. Dia tak bunyilah Assalamualaikum. Bunyi jauh macam saya sebut semalam, bunyi jauh macam Assalamualaikum.
Tuan-tuan ni kau tak reti bahasa Arab pun tak perasan. Assalamualaikum. Kita pun turun ringkasan Assalamualaikum. Kita ringkasan WhatsApp tu. Assalamualaikum. Celaka kamu. Kita pun jawab balik. Kamu pun celaka juga. Ni Assalamualaikum. Lalu bila sebut Assalamualaikum, Rasulullah kata Waalaikum. Kamu juga celaka. Nabi tak sebut Waalaikumsalam. Nabi sebut Waalaikum. Kan Nabi akhlak baik. Nabi tak sebut. Waalaikum. Atas kamu juga. Macam orang kata kat kita lah. Awak bodoh. Awak pun. Macam tu. Tak payah sebut bodoh tu. Awak kardai. Awak pun sama. Kita tak sebut benda kardai tu. Rasulullah tak akan sebut benda tu. Sebab Rasulullah orang yang menjaga perkataan dia. Yahudi kata celaka kamu wahai Muhammad. Assalamualaikum. Binasa kamu. Mati kamu. Hancur kamu. Nabi kata waalaikum dan atas kamu. Tapi Aisyah tak puas hati. Aisyah jawab balik. Assalamualaikum. Wa fa'alallahu bikum. Dan juga celaka kamu. Moga Allah memusnahkan kamu. Aisyah. Dia orang perempuan lagi dah jawabnya lebih sikit pada lelaki. Dia kira marah dia. Lalu kata Nabi SAW. Mah ya Aisyah. Mah. Jangan macam tu. Mah. Jangan macam tu Aisyah. Jangan jawab macam tu. Lalu kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tak suka benda keji. Dan orang yang melakukan benda yang keji. Sama ada benda yang bersifat keji dan yang diperbuatkan keji sesuatu. Allah Ta'ala tak suka. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau tahu apa yang mereka cakap? Memang tak mereka cakap tu, mereka doakan kemusnahan, kehancuran. Lalu kata Nabi SAW, wahai Aisyah, bukankah aku dah jawab? Aku dah kata wa'alaikum. Cukup. Tak perlu lebih. Maka turun ayat ini. Wa idza ja'uka, bila Yahudi datang pada kamu wahai Muhammad, mereka mengucapkan perkataan yang tidak disuruh oleh Allah. Artinya mereka maki Rasulullah. Tuan-tuan maki depan-depan. Kepada ketua negara. Depan-depan, maka ini satu jenayah berat. Tapi Rasulullah sifatnya sabar. Bila Rasulullah SAW ditanya tentang kejahatan tersebut, kata Nabi SAW, la ahad asbaru alal adha minallah yad'una lahu sahibata wal walada wa huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Kata Rasulullah, wahai sekalian umatku, Allah mengajar kita sabar. Allah lebih sabar daripada makhluknya. Ketika mana makhluknya menuduh Allah punya isteri dan anak. Allah tidak mengazabkan mereka. Datang ketika mana orang kata pada Allah macam-macam, Allah tak turunkan azab terus. Bahkan Allah memaafkan. Bahkan banyak di kalangan mereka Allah beri petunjuk dan hidayah. Malah kata macam-macam pada Allah. Bahkan ada yang saya katakan menyembah yang lain tapi makan rezeki Allah. Kerana Allah itu pengampun. Allah itu penyayang. Allah itu maha murah limpah kurnianya. Maka kita diminta belajar daripada apa yang Allah lakukan. Sebab itu disebut dalam kalam pada ahli sufi, takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu, tirulah kamu akhlak Allah. Ini kalam sufi, hadis Nabi. Maksudnya segala kebaikan Allah contohi dia. Kita kan belajar Asma'ullahul Husna, nama-nama Allah yang baik. Belajar daripada nama-nama Allah yang baik tadi. Seperti sifat pemaaf, penyayang. Ini semua sifat-sifat yang baik untuk kita pelajari. Kemudian kata Allah Ta'ala tentang kata-kata jahat Yahudi lagi. Laula yu'adzibunallahu bima naqul. Kalau Muhammad itu benar, kenapa tak turun azab pada kami? Walau kami menghinanya terang-terang. Lalu Allah menjawab, hasbuhum jahannamu yaslaunaha. Cukuplah neraka jahannam yang menanti mereka. Tak payahlah nak dapat azab sekarang, cukup neraka jahannam yang menanti mereka. Fabi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat di mana mereka akan kembali. Ya ayyuhalladzina amanu. Bila Allah menegur dan menyebut kejahatan orang kafir yang suka berbisik. Sedangkan kita sebut berbisik ini satu cara komunikasi kita. Semua manusia dia tak boleh lari daripada berbisik. Sebab itu antara cara kita komunikasi. Maka Allah mengajar kepada kita adab berkomunikasi, adab berbisik. Kata Allah, wahai orang beriman, idza tanajaitum, bila kamu nak berbisik, fala tatanajau, maka jangan berbisik bil ismi, dengan perbuatan dosa, wal udwan, dan perbalahan, wa maksiatir rasul, dan perkara maksiat kepada Nabi SAW. Watanajau, berbisiklah kamu bil birri wat taqwa, dengan yang baik-baik dan perkara yang mendatangkan takwa. Tuan-tuan kita bisik kawan kita, nanti lepas ni awak bagi duit kat dia sikit, itu tak berbisik baik. Nanti lepas ni makanan tak habis tu bungkus bagi dia. Contohnya.
Kita bisik yang baik. Nanti tolong kereta dia pancit tu. Tolong dia, kita bisik. Jangan bagi dia dengar, kita tak nak bagi dia dengar ni. Nanti dia rasa beban pada dia. Maka kita pun bisik. Nanti kita kata lepas ni kita akan buat sekian-sekian. Bisik benda baik tak apa. Bisik benda makruf tak apa. Bisiklah. Tak ada masalah. Secara umum. Namun, masih lagi ada adab yang lain yang perlu kita jaga. Bila Allah menyebut, wattaqullah, bertakwalah kamu pada Allah ketika mana kamu melakukan pembisikan tadi. Alladzi ilaihi tuhsyarun, kerana kamu akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kamu bisikkan. Kamu akan dihimpunkan di hadapan Allah Ta'ala. Innaman najwa, bahawasanya bisikan itu minasyaitan, daripada perbuatan syaitan. Liyahzunal ladzina amanu, untuk mendukacitakan orang beriman. Baik, kerja syaitan. Pertama, kerja syaitan ialah menjadikan manusia syirik pada Allah. Itu kerja utama. Dan mereka gagal. Dalam menjadikan orang beriman untuk syirik, mereka gagal. Itu disebut oleh Nabi SAW. Inna syaitan qad ya'is. Sehingga syaitan telah berputus asa. An ya'buduhu. Untuk disembah oleh orang beriman. Walakin tahrish bainahum. Tetapi syaitan berjaya menjadikan kamu berbalah. Tahrish. Syaitan dia gagal menjadikan orang Islam syirik. Tak mampu. Tak mampu nak jadikan syirik. Orang Islam Allah pelihara akidah mereka. Memanglah kita dengar ada yang murtad sekian-sekian. Tapi mereka tak berjaya. Orang Islam sentiasa bertambah jumlah. Walaupun kita dengar ada yang murtad, ada keluar Islam. Tapi itu bukan kejayaan syaitan. Kerana ia tidak melibatkan skala besar, melainkan skala yang kecil. Tapi yang masuk jauh lebih banyak. Kita dengarlah yang murtad 100-200 orang. Yang masuk 1000-2000 orang. Dan umat Islam tak pernah kurang. Daripada statistik dulu sampai sekarang. Setengah pengkaji statistik menyatakan, statistik yang dikeluarkan. Kononnya hari ini umat terbesar, umat Kristian, diikuti umat Islam. Kristian sekitar 2.5 bilion, umat Islam 2 bilion. Setengah meragui statistik tadi menyatakan, berdasarkan yang sebenar, umat Islam jauh lebih ramai. Jauh lebih ramai. Kerana Kristian, mereka tak praktik langsung. Tak ada. Bahkan orang Kristian pun tak tahu apa itu agama Kristian. Yang banyak ialah etis. Etis. Mereka tak ada agama. Yang ada agama, kalau di England, agama paling utama agama bola. Bola kalau main hari Ahad, gereja pun tak ada yang buka. Tutup gereja. Dengan pagi-pagi main bola, tengok bola. Sehingga pernah dikatakan agama sebenar, orang-orang Inggeris ialah bola. Kan kita EPL, saya tak minat bola, boleh sebut lah EPL tu. Kalau salah tolong betulkan lah. La Liga, tahulah. Ni English punya lawanan bola. EPL ni, bila buat perlawanan hari Ahad, gereja tak berfungsi. Lalu mereka menamakan agama mereka ialah agama bola. Itu keluar slogan tidur bola, makan bola. Semua bola-bola. Itu kerana mereka telah obses dengan bola. Kata kalau orang jenis peminat bola, lain macam. Beli tiket pergi ke stadium, Wembley Stadium, apa benda lah pergi. Surah sebelah rumah tak pergi dia. Padahal tak ada tiket free, tak pergi. Beli, rasa bangga dapat duduk kat stadium ni. Stadium bola, beli jersey bola. Ini peminat betul lah ni. Yang jenis buat tilam, beratur beli tiket. Buat tilam, 3 pagi, 4 pagi. Beratur. Kadang-kadang geng-geng kita ya, geng-geng. Oh semalam Ustaz saya beratur, bawa tilam. Tu bawa tengok JDT main, bukan tengok England main, JDT main. Bawa tilam, bawa selimut. Nak tunggu buka tiket pukul 8 pagi tu. Semangat. Ni kan peminat betul lah ni. Itu hadiah lah peminat cuma nak cerita tentang statistik agama tu tak betul. Kerana ternyata mereka barat, mereka tidak langsung berbangga Kristian mereka. Tak ada. Sebab tu jumlah orang Islam yang lebih ramai. Dominan. Maka kerja syaitan untuk menjadikan orang beriman syirik gagal. Tapi mereka ada kerja lain. Melaga-laga orang Islam, itu berjaya. Akhirnya orang Islam berlaga, gaduh pada absatul masail. Pada masalah paling kecil. Tentang kita masalah doa lepas sembahyang pun tak habis. Gaduh lagi. Tak habis lagi. Boleh doa ke tak ada doa, dia gaduh lagi. Pada benda selesai, nak doa, tak ada doa sudah. Tak, gaduh juga. Zikir lepas sembahyang. Benda-benda macam ni dia. Itu memang syaitan berjaya dalam bab tu. Jadikan kita gaduh. Sampai kita lupa untuk bersatu. Dan yang menjadikan syaitan berjaya juga dalam bab kerjaan syaitan ni, untuk kita terus menguatkan senjata kita, ialah mendukacitakan kita. Memang setiap hari ni sedih je. Walau nikmat banyak, kena musibah sikit sedih. Sedih Ustaz, kenapa ayam kecil sangat? Terus. Sedih tu je. Dia punya sedih dia lain macam. Walau dia dapat nikmat banyak,
Dia kena musibah sikit, sedihnya lama. Ini masalah umat Islam hari ini. Kerana kurang syukur. Kita tak diajar dengan syukur sebenarnya. Lalu kita merengek setiap masa. Ni dalam Facebook, kita tunjuk tak puas hati, semua benda. Padahal nikmat yang kita dapat jauh banyak. Atau kalau kita tengok diri kita lah. Yang kita duk bergaduh suami isteri, macam tu lah, kurang bersyukur. Walaupun dah okey dah, tak bersyukur juga. Dia ada benda yang nak nak berbalah. Itu memang syaitan suka sungguh. Berbalah paling berjaya syaitan buat, berbalah rumah tangga. Itu paling berjaya. Itu bercinta bagai nak gerak. Sulam nama sampai ke bintang. Sebut nama sampai ke bintang. Semua gunung dia nak panjat. Tapi bila kahwin siap, berbalah macam tak boleh nak berhenti. Sampai umur tua tak boleh berhenti lagi balah. Orang bertinju pun berhenti tinju tu. Dia ni tak berhenti ni. Dah umur 60 gaduh ni. Tidur asing-asing dah ni. Tak nak tidur sekali. Tidur asing-asing. Ni kalau berjalan jauh-jauh ni, 1 kilometer jauh ni. Ini depan, laki belakang. Dulu punya romantik pegang tangan. Dulu punya romantik tak nak berpisah. Naik motor macam seorang je naik. Pada 2 orang punya romantik. Sekarang awak pergi asing-asing lah. Dia jadi macam tu. Tuan-tuan, ini memang berjaya. Memang berjaya. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Kerjaan paling diagungkan oleh syaitan, penceraian. Walau kalau kita tengok tak patut pun bercerai. Tapi itu syaitan aja. Akhir kita pun bercerai. Usia tua bercerai. Antara perkara, tuan-tuan, di antara perbuatan jahiliah. Di antara orang, kemuliaan orang jahiliah yang mereka tak buat. Cerai bini waktu tua. Mereka tak akan buat. Dah duduk sama tua-tua cerai. Tapi bila mana kita katakan datangnya peranan syaitan, ia boleh berlaku. Dah 40 tahun kahwin, dia boleh bercerai. Sebab ikan kembung je. Silap beli ikan kembung. Orang suruh beli kembung mata besar, dia beli kembung batu. Marah dia. Aduh. Silap-silap benda macam tu je. Ini kerja syaitan. Ini kerja syaitan. Orang normal nampak tak ada apa benda ni. Dia kalau kita termenung sekejap, fikir sekejap, tak ada apa pun nak berbalah. Tapi waktu tu macam itulah benda kita kena berbalah. Kena berbalah ni. Sampai tak selesai. Jadi ini antara peranan syaitan. Untuk menyembah dia tak berjaya. Tapi untuk kerja melaga-lagakan kita berjaya. Tahrish. Sehingga kita perlu ada pemimpin yang mendamaikan kita. Yang kedua, untuk mendukacitakan kita berjaya. Syaitan ni tuan-tuan sekalian sampai dimasuk dalam mimpi kita untuk kita dukacita. Akhirnya kita pun mimpi benda yang sedih. Sebab itu kata Nabi SAW bila Rasulullah menyatakan mimpi itu ada 3. Mimpi mainang diri, mimpi dari Allah dan mimpi dari syaitan. Dan mimpi dari syaitan kata Nabi SAW untuk menjadikan kamu dukacita. Bangun sedih, bad mood. Mimpi sedih. Kita diajar kalau mimpi itu daripada syaitan, kita akan bangun sambil bertawus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan meludah sebelah kiri tanpa air liur. Ludah tanpa air liur. Dan berpaling tempat tidur, berubah tempat tidur. Sewaktu kita memimpi benda yang menjadikan kita sedih, duka cita dan takut, maka ini 3 benda yang diajar oleh Nabi SAW. Dengan kita membaca ta'awuz, a'udzubillah, dengan kita meludah sebelah kiri kita dan berpaling atau mengubah posisi tempat tidur. Ubah posisi dari kanan ke kiri dan sebagainya. Kerana ini kerja syaitan. Kemudian kata Allah, "Walaysa bidharin", apa yang dibuat oleh syaitan tak akan memberi mudarat illa biidznillah, melainkan dengan izin Allah. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah berserahlah sekalian orang-orang yang beriman. Baik, bila kita nampak akan ada mudarat dengan perbuatan jahat pada pendengki, pada pembisik, maka serah pada Allah. Bila kita serah pada Allah, mudaratnya tidak berpanjangan. Dia akan terputus tengah jalan. Walaupun nampak macam mudarat, akhirnya terputus tengah jalan. Dia umpama api yang terus menjala, akhirnya berhenti dia punya menjalannya tadi, dia berhenti, terpadam sendiri. Dia habis macam tu. Dia tak mampu untuk membakar semuanya. Berkait dengan berbisik. Dikatakan orang beriman, adab yang Allah sebut dalam Quran ni bisik baik-baik. Tapi di sana adab yang kedua, yang perlu kita tahu. Tu adab yang kedua, Nabi SAW menyebut, "Idza kuntum salasatan fala yatanajaw rajulani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas fa inna dhalika yuhzinuhu." Bila kamu bertiga, jangan berbisik berdua lalu meninggalkan yang ketiga sehingga dia bercampur dengan manusia semua supaya tidak menyedihkan dia. Maksudnya, bila kita 3 orang, jangan 2 orang berbisik tinggal nombor 3. Jangan. Sampailah ada orang lain datang sehingga jadi ramai, masa tu baru boleh berbisik. Diriwayatkan satu ketika
Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika mana ada seorang datang kepadanya hendak berbisik. Waktu itu Abdullah bin Umar, seorang lelaki yang nak bisik dengan dia dan ada seorang lelaki lain. Lalu kata Abdullah bin Umar, tunggu kejap. Nak bisik tunggu kejap. Lalu dipanggil orang keempat. Sini kejap, boleh datang sini. Dipanggil orang keempat, dia cukup 4 orang. Lalu kata Abdullah bin Umar, kamu nak bisik dengan aku, kita ke belakang sikit. Okey, bisik. Kerana bila kita bertiga, makruh, hukumnya makruh. Melainkan kalau niat berbisik jahat, memang haram terus. Kalau berbisik saja, kita bisik nak mengeteh je, nak ngeteh. Mana kita pergi kedai ni? Kawan ni dia bisik apa? Tengok ke aku? Bisik. Dia bisik nak makan kedai. Tapi cara tengok tu, gerung kita tengok. Kenapa dia tengok saya macam tu? Dia bisik 2 orang. Menyedihkan kita. Menjadikan wasangka. Jadi kalau bertiga, makruh 2 orang berbisik tanpa yang ketiga sertai sama. Kalau nak bisik juga, tunggu datang orang keempat. Datang orang keempat, yang nak berbisik berundur ke belakang dan bisik. Dan demikian juga. Tidak dibenarkan. Maksudnya makruh. Kalau kita lebih pada 3, 4, 5, 6, lalu biarkan seorang. Kita 10 orang bisik, tinggal seorang je. Kita 11 orang. Yang 10 sini semua. Yang awak seorang, awak tu jauh sikit. Seorang kita jauhkan dia. Dia tinggal seorang. Kita 10 orang. Kita 20 orang. Kita 15 orang bisik. Tetap hukumnya dilarang. Kerana bila biarkan seorang, dia akan jadi sesuatu yang mendukacitakan dia. Nak bisik juga boleh. Bercampur ramai orang, biar bergaul semua orang. Kemudian kita 2 berbisik, tak ada hal. Tuan-tuan ramai macam ini, tuan-tuan bisik 2 orang. Okey, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita bertiga, dilarang berbisik. Larangan itu bersifat makruh. Tapi kalau kita memang bisik benda jahat, hukumnya haram. Ini kalau kita bisik benda biasa ni, bisik ajak minggu depan kita nak pergi sini, lepas ni nak pergi makan mana, bisik macam tu je. Bukan berdosa. Tapi kerana ia menimbulkan wasangka pada saudara seorang lagi, jadi makruh. Maka Rasulullah melarang kita berbisik berdua, ketika mana ada yang ketiga, sehingga datang orang keempat atau sehingga bercampur dengan semua orang. Kita ramai macam ni, kita pun bisik dengan mak kita, kita pun bisik dengan adik kita, bisik dengan kawan kita, tu ramai, itu tak ada masalah. Bisiklah. Tapi cuma jaga adab, bila bisik mata tu jangan tengok orang. Bisik 2, mata jangan jeling kawan tu. Kawan tu dia berdebar. Benda dia nak ni. Benda dia nak. Melainkan kita jelaskan secepatnya. Secepat-cepatnya kita jelaskan supaya tak bersangka. Kita tadi bisik, pakak, nak bagi awak hadiah hari jadi. Tu kita bisik. Kira tak apalah, kita pun tak marah lah. Kalau nak bagi hadiah hari jadi. Jadi, perbuatan-perbuatan berbisik. Ini adalah watak orang-orang Yahudi dan orang munafikin. Dan perbuatan berbisik, perbuatan yang didorong oleh syaitan untuk mendukacitakan. Dan orang beriman kalau nak berbisik boleh. Bisik benda baik. Bisik benda ketaatan. Birri wa taqwa. Dan bila nak berbisik, kalau ada sejumlah orang, jangan jadikan seorang seperti terpinggir. Melainkan diajak sekali atau bercampur dengan semua orang. Lalu boleh berbisik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.